Hello guys, gempak dan panas. Ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita, sahabat-sahabat semua. Kalau pagi tadi saya memberi posting ya, pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan tuntutan penyelesaian yang melibatkan duit 1NDB, sahabat-sahabat semua. Dikatakan ada sesuatu skandal di sana, mungkin membuatkan rakyat terkejut kerana ini berlaku ya ketika Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri ketika itu, yaitu Muhyiddin Yassin. Dan rentetan daripada perkara itu, sahabat semua, hari ini berita yang baru saja masuk kita terima mengatakan ISPRM menyaman dua firma guaman. Amat mengejutkan ya, mengatakan bahwa ISPRM menyaman dua firma guaman ya, guaman yang menuntut ya, tuntutan dokumen berkait penyelesaian USD 6.5 bilion dolar bond 1NDB. Wow, ini bukanlah satu nilai yang kecil, sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita ikuti isi ataupun intipati kenyataan media yang kita terima. Jadi ISPRM memfailkan dua tuntutan berasingan terhadap Rosli Dahlan Saravana Partnership dan Chetan Jetwani Co untuk mendapatkan dokumen tersebut. Jadi Petaling Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM memfailkan saman di Mahkamah Tinggi untuk mendesak peguam Rosli Dahlan dan Chetan Jetwani serta firma guaman mereka menyerahkan beberapa dokumen berkait siasatan penyelesaian antara Goldman Sachs dan juga kerajaan berkenaan isu bond 1NDB bernilai 6.5 bilion dolar. Agensi itu mengemukakan dua permohonan berasingan terhadap peguam dan firma guaman mereka pada minggu lalu. Jadi ISPRM berkata, kedua-dua peguam tersebut enggan membenarkan pegawai-pegawainya menjalankan operasi penyitaan dan serbuan ke atas dokumen di bawah Section 31 dalam kurungan 1 Akta ISPRM apabila lawatan dibuat pada 6 Oktober yang lalu. Dalam saman yang dilihat oleh FMT, ISPRM berkata kedua-dua peguam itu berpendapat bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan komunikasi sulit antara anak guam dan juga peguam. Mereka juga mendakwah bahwa ISPRM perlu memperoleh perintah daripada Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 46 dalam kurungan 2 Akta ISPRM dibaca bersama dengan Seksyen 126 dalam kurungan 1 Akta Keterangan untuk mendapatkan dokumen itu. Bagaimanapun ISPRM menafikan peruntukan-peruntukan tersebut dalam keadaan kes ini. Surat tuntutan itu diserahkan kepada peguam dan firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership serta Chetan Co pada Jumaat yang lepas. Permohonan ISPRM terhadap firma Chetan ditetapkan untuk sebutan di hadapan Hakim Jamil Husin pada pagi ini. Permohonan terhadap firma Rosli pula ditetapkan untuk sebutan di hadapan Hakim K. Muniandi esok. Dalam afidavit berasingan yang dikemukakan untuk menyokong setiap permohonan, pegawai ISPRM Sabri Latif berkata siasatan agensi tersebut berkait rapat dengan penyelesaian yang dibuat antara kerajaan ketika itu ya, ketika Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Goldman Sachs berkenaan isu 1NDB. Katanya Rosli Dahlan Saravana Partnership dilantik sebagai penasihat guaman kepada 1NDB dan terlibat dalam rundingan yang membawa kepada perjanjian penyelesaian yang dibawa jalin dengan Goldman Sachs pada 18 Ogos 2020. Tambahnya, Chetan Co juga adalah peguam bagi Goldman Sachs. Pada minggu lepas, Bloomberg melaporkan Bank Pelaburan Amerika Syarikat itu mengheret kerajaan Malaysia ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London berhubung pertikaian perjanjian penyelesaian yang dipersetujui ketika bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkuasa bagi menyelesaikan isu bond 1NDB yang bernilai 6.5 bilion dolar. 6.5 dolar bilion, memang banyak. Jadi sekali lagi sahabat semua, perkara ini kalau kita difahamkan bahwa isu penyelesaian ya, isu penyelesaian persetujuan penyelesaian ketika itu dilakukan pada era Kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020 dan Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Jadi dalam pada itu juga seperti mana kita tahu, Bank Pelaburan Amerika Serikat itu juga turut ya menyaman dan mengheret Malaysia
kerajaan Malaysia ke Mahkamah Timbang Tara. Dan pastinya jika perkara ini dibawa ke mahkamah, akan ada banyak lagi isu-isu ya, penyelewengan, mungkin keterisan, mungkin juga penyelewengan yang akan dibongkarkan. Dan perkara ini seperti mana yang dibongkarkan oleh atau dikatakan oleh Brother Iswar di dalam satu video yang saya kongsikan pagi tadi, bahwa perkara ini yang melibatkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu. Jadi satu lagi skandal yang menarik untuk kita ikuti, sahabat-sahabat semua. Adakah salah laku, adakah salah ketirisan, atau adakah salah adanya penyelewengan yang berlaku di dalam isu penyelesaian ini. Yang diketahui penyelesaian ini jumlahnya itu terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah yang telah disakau, yang telah diseleweng melalui skandal 1MDB ini. Jadi menarik untuk kita ikuti sebenarnya, sahabat semua, ya, siapa yang terlibat, siapakah dalang, apakah sebenar yang berlaku di dalam perjanjian ya, pertikaian penyelesaian yang dipersetujui ketika Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin dengan Goldman Sachs. Jadi pada Jumaat lalu, Presiden Majlis Peguam Malaysia Karen Chiah mengeluarkan kenyataan mengatakan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri tidak diberi kuasa oleh undang-undang untuk merampas dokumen di firma Guaman. Katanya baik Seksyen 31 dalam kurungan 1 Akta SPRM atau Seksyen 80 Akta Cukai Pendapatan tidak memberikan kuasa kepada kedua-dua agensi tersebut untuk mendapatkan bahan dan maklumat yang dilindungi. Itu antara kenyataannya daripada Presiden Majlis Peguam Malaysia. Namun apa yang kita mahu di sini adalah rakyat ingin mengetahui kandungan apakah sebenar yang berlaku, kenapa penyelesaian itu hanya dengan jumlah 6.5 bilion saja, sedangkan yang kita ketahui jumlah yang melibatkan dalam skandal 1MDB ini bukanlah satu jumlah yang kecil. Dan adakah ada konflik of interest yang berlaku di dalam kes ini? Jadi rakyat berhak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Adakah benar seperti yang dikatakan kabar-kabar angin bahwa bekas Perdana Menteri ketika itu juga turut terlibat di dalam perkara ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua, dan sedikit juga ulas saja berkaitan dengan perkara ini. Amat mengejutkan. Jadi apapun, kita akan update daripada masa ke semasa berkaitan dengan isu ini. Memang satu isu yang panas, melibatkan wang rakyat, wang negara yang telah disakau, diseleweng, digunakan sebagai merasua dan banyak lagi, sahabat semua. Dan perkara ini merugikan rakyat, merugikan negara kita. Itu daripada saya. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.